Mari kita lihat soalan ini. Satu tangki berisi padu 20 meter padu diisi penuh dengan oksigen berketumpatan 1.43 kg per meter padu. Apabila isi padu tangki itu dimampatkan menjadi 5 meter padu, berapakah ketumpatan baru gas oksigen itu? Kita sudah tahu bahawa gas tidak mempunyai isi padu yang tetap. Isi padu gas bergantung kepada isi padu bekas yang mengisi atau bekas yang diisi dengan gas itu. Apabila isi padu berubah, ketumpatan gas itu akan berubah. Okey, dalam kes ini kita ada gas sebelum dimampatkan dan gas selepas dimampatkan. Jadi kita ada dua kes lah. Jadi bagi kes seperti ini kita perlu asingkan maklumat bagi gas sebelum dimampatkan dan selepas dimampatkan. Jadi kita tulis di sini dululah, sebelum dimampatkan. Okey, lepas tu kita ada maklumat selepas dimampatkan. Sebelum dimampatkan, isi padu dia, okey, V1, sebab kita ada dua case, jadi kita guna V1, V2 lah. Okey, V1 ini sama dengan 20 meter padu, okey. Dan ketumpatan dia sama dengan 1.43 kg per meter padu, okey. Dan kita tahu bahawa untuk mencari ketumpatan kita perlu ada jisim, okey. Kita perlu ada jisim. Walaupun jisim tidak diberi, tapi kita tahu bahawa untuk mengira ketumpatan tu kita perlu ada jisim lah, okey. Jadi jisim bagi gas ini sebelum dimampatkan tidak diberi, jadi kita beri satu simbol kepada dia, katakan dia adalah M. Okey, nanti saya akan terangkan mengapa saya guna M. Okey, bagi kes selepas dimampatkan, isi padu dia menjadi 5 meter padu. Okay, 5 meter padu. Dan ketumpatan adalah apa yang kita perlu carilah. Okay. Jadi, kita tengok bagi kes sebelum dimampatkan saya guna V1. Bagi kes selepas dimampatkan saya guna V2. Begitu juga dengan ketumpatan lah. Okay. Bagaimana pula dengan jisim? Jisim dia adalah M2. Oleh kerana jisim tidak berubah selepas gas itu dimampatkan, maka kita boleh menggunakan simbol yang sama bagi jisim, iaitu kedua-dua saya menggunakan M. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua ini adalah sama. V1 tak sama dengan V2. Okey. Row 1 juga tak sama dengan row 2. Okey. Bagaimanapun jisim 1 sama dengan jisim 2, iaitu M1 sama dengan M2. Jadi kita gunakan simbol yang sama kalau dia sama. Ini penting. Ini penting. Sebab kalau dia sama, kita boleh gantikan M ini dengan M ini. Okey. Selepas kita dapat semua maklumat ini, kita ada dua cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah kita boleh menggunakan set maklumat yang pertama ini cari M. Okey. Selepas kita dapat M ini sama dengan M ini kan? Kita dapat M1, kita akan dapat M2. Selepas kita dapat M2 tu, sekali lagi kita buat pengiraan, kita akan dapat row 2 lah. Okey, ini adalah cara dia. Bagaimanapun saya nak guna, di sini saya nak guna satu cara yang lebih senang lagi. Okey. Daripada takrifan ketumpatan, ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu. Oleh itu, jisim sama dengan ketumpatan darab dengan isi padu. Bagi kes yang pertama, sebelum dimampatkan, jisim ini sama dengan row 1, V1. Okey. Dan bagi kes yang kedua, selepas dimampatkan, jisim sama dengan row 2, V2. Oleh kerana kedua-dua jisim ini adalah sama, kita boleh selesaikan persamaan serentak. Okey. Jadi kita gantikan row 1, V1 ini atau M ini kepada persamaan yang kedua, maka kita akan dapat satu persamaan yang baru, iaitu row 1, V1 sama dengan row 2, V2. Selepas kita dapat persamaan ini, baru kita gantikan maklumat yang diberi itu ke dalam persamaan. Row 1 sama dengan 1.43. V1 ini sama dengan 20. Row 2 ini adalah apa yang kita nak cari. Dan V2 sama dengan 5. Maka
row 2 ini sama dengan 20 darab dengan 1.4. 3 bahagi dengan 5. Okey. Jadi ini sama dengan 5.72. Unit yang kita guna adalah kg dan meter padu. Okey. kg per meter padu. Ini adalah ketumpatan bagi gas oksigen itu selepas dimampatkan. Teknik ini adalah penting. Banyak pengiraan dalam fizik kita guna teknik ini. Okay? Sebab kita ada dua senario atau dua case. Okay? Kita senaraikan maklumat bagi case pertama, maklumat bagi case kedua. Lepas tu kita cari kuantiti yang sama bagi kedua-dua case ni. Sebab ini adalah kuantiti yang menggabungkan atau menghubungkan kedua-dua set maklumat. Okay? Sebab dia sama, kita boleh menghubungkan dia bagi kedua-dua set maklumat ini. Okay? Lepas tu kita tulis dua persamaan lah. Lepas tu bagi maklumat yang sama tu kita boleh gantilah. M ini ganti dengan M ini. Kita akan dapat satu persamaan yang baru. Lepas tu kita selesaikan persamaan yang baru tu, kita akan dapat jawapan kita.